Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita meneruskan program talaki kitab kita, insya-Allah. Ustaz dah hantar dah dalam grup teks bacaan kitab Ummul Barahin pada muka surat 12. Muka surat 12 baris yang pertama dah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithati min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimu حادث ودليل حدوث الأعراض المشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan program talaki kitab kita, insya-Allah. Apa yang kita baca ini merupakan matan daripada kitab Ummul Barahin. Musannif menyebut wa dalilu huduthil alam, dan bermula tanda dalil baharunya alam ini ialah mulazamatuhu lil a'radil hadithah, iaitulah melazimkan ia alam lil a'radil hadithah, bagi segala arad yang baharu, min harakatin, bayang daripada al-a'radil hadithah, min harakatin, daripada gerak, wa sukunin, dan diam. Wa ghairihima, dan yang lain daripada keduanya harakatin wa sukunin, seperti saghiran wa kabiran wa tulan wa ardan, seperti kecil, besar, panjang, pendek. Itu semua disebut dengan a'radil hadithah, disebut dengan segala perkara yang baharu. Jadi apabila kita belajar akidah, kita belajar tauhid, maka kita hendaklah pegang sungguh-sungguh. Pegang perkara yang mustahil itu adalah mustahil. Perkara yang mustahil itu ialah mustahil sungguh. Biar meresap dalam daging darah kita. Sebab masalah akidah ini adalah benda yang bahaya. Kalau akidah kita tak kemah keming, tak kejak kejing, kalau akidah kita akidah yang longgar, kalau akidah terpesong sedikit saja, maka dia akan rosak besar di hari akhirat nanti. Rosak besar di dalam akidah, maka hidup di dunia akan rosak. Di hari akhirat akan menimpa kerugian yang tidak terhingga bilangnya. Oleh yang demikian, maka hendaklah kita belajar bersungguh-sungguh. Hafaz matan Ummul Barahin, hatta hafazan kepada ustaz. Disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala al-a'radil hadithah, iaitulah segala arad yang baharu ini tak lepas daripada gerak dan diam. Dan kita kena tahu apa itu gerak, apa itu diam. Gerak iaitulah duduk pada tempat yang kedua pada masa yang kedua, itu harakah. Tengok kipah. Kipah tu duduk pada tempat yang kedua pada masa yang kedua, itu gerak.
Wa sukunin, dan diam. Diam tu apa? Ta'rif diam ialah duduk pada tempat yang pertama pada saat yang kedua. Duduk pada tempat yang pertama pada saat yang kedua itu diam. Contoh seperti bukit. Seperti rumah kita ni, tiang masjid tu. Cuba tengok tiang masjid, duduk pada tempat yang pertama pada saat yang kedua, pada detik yang kedua. Itu disebut dengan diam. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Allah Subhanahu wa taala segala Arab al-a'radil hadithah, daripada segala Arab yang baharu. Besar Allah Taala ni Maha suci daripada besar, Maha suci daripada kecil, Maha suci Allah Taala daripada gerak, Maha suci Allah Ta'ala daripada diam. Allah Ta'ala tidak bertempat. Maka natijahnya, musannif menyebut natijahnya apa? Ini kita kena hafaz betul-betul. Wa mulazimu hadithi hadisun. Natijahnya, iaitulah dan yang melazimi al-hadis, yang melazimi perkara yang baharu. Hadisun, itu adalah baharu. Perkara yang sama dengan baharu, maka itu adalah baharu. Baharu tak lepas daripada jirim dan arab, tak lepas daripada besar dan kecil, tak lepas daripada jauh dan dekat, tak lepas daripada jihah yang 6, tak lepas daripada tulan wa ardan, tak lepas daripada besar dan tinggi, tak lepas daripada berjihah. Allah Ta'ala munazzahun 'anil jihati sit. Maha suci Allah Ta'ala daripada jihah yang 6. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci daripada al-a'radil hadithah. Maka kita kena pegang kemah keming. Kita kena pegang kejak-kejing. Perkara yang mustahil itu mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terima pada akal. Perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang mustahil. Pada hari ini kita belajar perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab apa natijah daripada bersifat dengan al-aradil hadithah, maka itu baharu? Kenapa? Wa dalilu hudusil aradi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Ini bukti, tanda, dalil. Mana dalilnya? Wa dalilu hudusil a'radil musyahadatu taghayyuriha. Dan bermula dalil, tanda, bukti baharu segala al-a'radil musyahadah, baharu segala Arab yang kita musyahadah, yang kita lihat, yang kita pandang, iaitu apa? Musyahadatu taghayyuriha. Kita dapat pandang, kita dapat lihat taghayyuriha, perubahannya. Perubahannya al-hadis. Perubahannya perkara yang baharu ni min adamin, daripada adam, daripada tiada, ila wujudin, kepada ada, daripada tak ada kepada ada. Kita boleh tengok sendiri. Daripada tak ada kepada ada. Wa min wujudin, dan daripada ada, ila adamin, kepada tak ada. Ini dapat kita lihat dengan mata lendai kita sendiri. Ini mana dalil? Langit itu adalah baharu. Mana dalil? Dalilnya taghayyur. Dalilnya ada perubahan. Tengok perubahan. Daripada Adam
Daripada tak ada ila wujudin, kepada ada. Daripada ada kepada tak ada. Tak. Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu mutaghayyirun. Ada perubahan. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang ada perubahan, itulah hadis, itulah baharu. Tak. Maka alam ni, tak. Alam ini iaitulah ma siwa zatihi wa sifatihi. Yang selain daripada diri Allah dan sifat Allah, itu semua orang panggil alam. Alam, yang selain daripada diri Allah dan sifat Allah. Maka yang selain daripada diri Allah dan sifat Allah, itu ada perubahan. Ada al-aradil hadisah. Ada segala arad yang baharu. Segala benda yang baharu. Segala arad yang baharu. Gerak, diam, tinggi, rendah, jauh, dekat, panjang, pendek. Itu semua orang panggil al-aradi al-hadisah. Itu kita kena faham. Biar kita pegang. Biar kemah keming, kejak kejing dalam akidah kita. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif kata apa? Iaitulah kita dapat musyahadah. Kita dapat lihat perubahan al-hadisah daripada tak ada kepada ada dan daripada ada kepada tak ada. Cuba kita tengok. Seperti kita tengok seperti kita lah berubah. Daripada kita kecil, daripada kita ni baby lagi. Lepas tu sekarang ni kita besar. Ada perubahan. Dulu kita tak ada. Sekarang ni kita dah besar. Dan kat lagi kita tengok ayah kita dah mati dah. Tok Ki kita dah mati dah. Daripada ada kepada tak ada. Dan daripada tak ada kepada ada. Dan daripada ada dah kepada tak ada. Kita tengok pula pokok-pokok. Pokok-pokok. Daripada tak ada kepada ada. Pokok tumbuh. Allah Ta'ala yang menumbuhkan pokok. Daripada ada dah, pokok tu pun mapuh. Itu ada taghayyuriha, ada perubahannya. Maka tiap-tiap yang ada perubahan, itu adalah alam. Tiap-tiap yang ada perubahan, maka iaitulah wa mulazimu hadisi hadisun. Yang melazimi perkara yang hadis, itu adalah hadisun, itu adalah baharu. Yang melazimi perkara yang baharu, itu adalah baharu. Itu dia. Kena pegang. Biar kemah keming dalam akidah kita. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Wa ammal burhanu wujubil qidami lahu ta'ala. Fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Wa ammal burhan, dan ada pun tanda bukti dalil wujubil qidam, mesti sungguh. Wujubi kita terjemah dengan mesti sungguh. Mesti sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Mesti sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Lahu Ta'ala, baginya Allah Ta'ala. Fali'annahu, maka dikerana law lam yakun qadiman, jikalau tiadalah Allah Ta'ala itu qadiman, jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak qadiman, tidak qadim, tidak sedia kala, lakana hadisan, nescaya adalah ia Allah hadisan baharu. Maka ini mustahil. Perkara yang mustahil. Mesti sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim, bersifat dengan sedia kala. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang ada tanpa permulaan.
dan dialah Allah yang ada tiada kesudahan. Jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak qadim, lakana hadisan, nescaya ia adalah baharu. Ini mustahil. Maka kalau baharu, fayaftaqiru ila muhdithin, maka berkehendak ia, fayaftaqiru, maka berkehendak ia hadis, ila muhdithin, kepada yang membaharukan akan dia. Fayaftaqiru, maka berkehendaklah ia al-hadis, ila muhdithin, kepada yang membaharukan akan dia. Fayalzamu, maka lazimlah, ad-dawru, oleh ad-dawr, oleh dawr, awit tasalsulu, dan lazimlah oleh tasalsul. Ini kita sudah masuk bab dawr dan tasalsul. Jadi apa yang disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala, musannif rahimahullah ta'ala nak menerangkan kepada kita mana tanda bukti Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Iaitulah fali'annahu. Fali'annahu ni, fa ni jawab bagi amma. Maka fa ni masuk pada suatu yang mahzuf. Fali'annahu, fathabitun, li'annahu. Li'annahu tu illat pada yang mahzuf lah, kena takdir. Fathabitun, maka sabitlah ia al-burhan, maka sabitlah ia tanda, bukti, mesti sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan qidam tu. Mana tanda dia? Mana illat dia? Illat dia annahu, kerana bahawasanya, laulam yakun qadiman, jikalau tiadalah ia Allah qadiman, jika sekiranya Allah Ta'ala itu tidak qadim, tidak sedia kala, lakana hadisan, nescaya adalah ia hadisan, nescaya adalah ia hadis, nescaya adalah ia baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, maka wajib Allah Ta'ala itu sedia kala. Fayaftaqiru ila muhdisin, fayaftaqiru, kalaulah baharu, fayaftaqiru, maka berkehendaklah ia hal hadis, ila muhdisin, kepada yang membaharukan dia. Kalau nak kepada perkara yang membaharukan dia, maka terjadi apa? Fayalzamu dawru, maka fayalzamu, maka lazimlah ad-dawru, oleh dawr, oleh berpusing-pusing. Dawr tu maksudnya berpusing-pusing, tidak ada kesudahan, berpusing-pusing. Maka kita tak terima pada akal Allah Ta'ala itu terjadi dengan dawr. Ada atas jalan dawr. Dan tak terima pada akal kita Allah Ta'ala itu ada atas jalan tasalsul. Apa tasalsul? Berhubung-hubung, berantai-rantai, tidak ada kesudahan. Dawr ni seperti Tuhan A menjadikan Tuhan B, Tuhan B menjadikan Tuhan C, Tuhan C menjadi Tuhan D, Tuhan D menjadikan Tuhan A. Itu dawr. Tasalsul, Tuhan satu menjadikan Tuhan dua, Tuhan dua menjadikan Tuhan tiga, Tuhan tiga menjadikan Tuhan empat, Tuhan empat menjadikan Tuhan ke-10, Tuhan ke-1000, Tuhan ke-1,000,000. Dengan tasalsul, dengan berhubung-hubung, dengan tidak ada su. Tuhan yang ke-1,000,000 menjadikan Tuhan yang ke-1,001,000, 1,002,000, 1,003,000. Itu mustahil, tak terima pada akal. Maka kemah, keming, kejak, kejing, kita berpegang bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Qidam maksudnya sedia kala Allah Ta'ala. Apa maksud sedia kala Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ada, tiada permulaan. Apa maksud Allah Ta'ala ada, tiada permulaan? Maksudnya Allah Ta'ala ada, tidak didahului oleh tak ada. Ada Allah Ta'ala, tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun sekalian Adam ni didahului oleh ketiadaan. Asalnya tak ada, baru ada. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang ada hanyalah diri Allah dan sifat Allah.
Semua yang lain semuanya tak ada. Itu kita. Ya, inilah apa yang kita belajar pada malam ini tentang kidam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajiblah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita mempelajari akan akidah. Wajib kita belajar akidah. Kita tak boleh nak taklid. Iman kita ni biar iman yang yakiniyah. Jangan jadi iman yang taklidiyah. Jangan jadi iman yang taklidiyah. Iman taklidiyah ni lagu mana? Iman ikut orang. Itu tak boleh. Itu haram. Itu berdosa. Setiap saat berdosa. Sebab apa? Hukum taklid pada ilmu tauhid ni tak boleh kita taklid pada ilmu tauhid. Tak boleh. Haram. Dalam ilmu fiqh wajib kita taklid. Wajib kita taklid. Dalam ilmu tauhid tak boleh kita nak taklid. Haram kita taklid. Kita kena ada dalil. Tidak boleh kita ijtihad pada ilmu fiqh. Kita kena taklid. Adapun dalam ilmu tauhid kita kena ada dalil. Iman kita dengan iman yang yakiniyah. Kita belajar. Kita belajar tauhid ni, kita mengaji di pondok ni, kita mengaji usuluddin ni, biar nampak di hati. Tok guru kita hanyalah tunjuk jalan sahaja. Hanya tunjuk jalan sahaja. Allah Ta'ala lah yang akan membuka hati kita. Sehinggalah kita akan faham akan kandungan isi kitab Ummul Barahin. Istiqamah. Kena istiqamah. Lengkapkan. Lengkapkanlah. Syarat untuk mendapat ilmu. Itulah zakaun wa hirsun wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadil ustazi wa tulu zamanin. Lengkapkan. Syarat untuk kita dapat ilmu. Nescaya kita akan dapat ilmu tersebut. Sebab itulah ulama' menyebut, setengah ulama' menghukumkan orang taklid ni tidak sah iman. Setengah ulama' menghukumkan orang taklid ni asi, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebut, "Iz kullu man qallada fi at-tauhid imanuhu lam yakhlu at-tardibi." Iz kullu man qallada, kerana tiap-tiap orang yang qallada, tiap-tiap orang yang taklid fi at-tauhid, pada ilmu tauhid, dia taklid, dia ikut orang. Imanuhu, imannya lam yakhlu at-tardibi, tidak sunyi daripada bergonjang. Bahaya. Kalau iman bergonjang, iman terpesong, maka rosak. Sikit saja terpesong masalah akidah, maka dia akan rosak yang sangat besar di hari akhirat. Sangat rosak yang sangat besar di dunia dan di hari akhirat. Sangat rugi hidup di atas dunia. Dan sangat rugi, menimpa kerugian yang sangat besar yang tidak terhingga di hari akhirat nanti. Ini orang yang salah pada masalah akidah. Maka kita pada malam ini merupakan malam tarwiyah, hari yang ke 8 daripada Zulhijjah. Esok hari yang ke-9. Kalau orang duduk di Mekah, hari yang ke-8 tu orang sudah pergi bermalam di Mina. Esok hari Arafah. Semua pelajar hendaklah puasa esok, kerana Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffara as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Nabi SAW bersabda, puasa pada hari Arafah, aku berharap Allah Ta'ala mengampunkan dosa tahun terdahulu dan dosa selepas daripadanya. Orang yang puasa pada hari esok dah diampunkan dosa selama 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun, kelebihan yang sangat besar. Maka kita kena bersungguh pada malam
malam ini, malam hari Arafah ni. Kenapa? Kerana seumpama puasa 1000 hari. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, Siyamu Arafah ka siyami alfa yaumin. Berpuasa pada hari Arafah seperti kita berpuasa 1000 hari.